Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, kudrah artinya kuasa. Kudrah Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan meniadakan tiap-tiap sesuatu. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim lagi azali, yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan meniadakan tiap-tiap yang tiada, bersetuju dengan iradah. Adapun menyandarkan taksir, iaitu memberi bekas kepada kudrah itu, majazi aqli, iaitu sindiran cakap yang difaham oleh akal. Dua, kerana yang memberi bekas pada hakikatnya itu zat yang maha suci, maka tidak ada perbuatan melainkan baginya. Demikianlah yang telah disebut oleh ulama muhaqqiqin. Tetapi pada orang yang awam berkata kudrat yang memperbuat, atau katanya pandang olehmu perbuatan kudrat Allah, maka yang demikian itu haram. Dan kata separa ulama makruh selama ia tidak beriktikad kudrat yang memberi bekas dengan sendirinya. Adapun ia mengiktikadkan kudrat yang memberi bekas dengan sendiri, nescaya jadi kafir. Waliyazubillah. Maka yang sebenarnya ialah Tuhan yang bersifat kudrat, mempunyai kebesaran dan pemerintahan yang meliputi dan sekalian makhluk dan genggamannya, yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya yang tiada dapat dikirakan. Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan meniadakan, dan ia sahaja yang berkuasa mengubah-ubah akan segala perjalanan alam dan hal yang berlaku dalam masyarakat manusia, kerana pemerintahannya meliputi dan sekalian makhluk dalam genggamannya. Sekalipun pada pandangan dan pada zahirnya manusia yang melakukan, memperbuat dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Tuhan. Hanya yang ada bagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Itu pun tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau meniadakan. Hanya usaha dan ikhtiar itu pihak madkhal jua, iaitu jalan pada menjayakan sesuatu. Misalnya, seperti putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan. Bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Tuhan. Atau dengan ibarat lain, diumpamakan manusia itu seperti kolam. Maka berjalanlah kolam itu pada menulis sesuatu huruf, sesuatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya kolam yang menulis. Adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis, iaitu penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Maka i'tiqad dan kepercayaan manusia dalam perkara ini berbagai-bagai fikiran dan fahaman seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan i'tiqad. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini tiga macam i'tiqad atau kepercayaan. I'tiqad qadariyah. Perkataan qadariyah itu nisbah kepada kudrah. Maksudnya barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu, sama ada baik atau jahat, semuanya terbit dari usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Allah, kuasa Tuhan lagi, maka i'tikadnya itu dinamakan i'tikad qadariyah. Yang demikian nyatalah fahaman i'tikad qadariyah, iaitu manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrah yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. I'tikad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap-tiap masa, kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Kiranya manusia ada berkuasa yang bersendirian, nescaya tidak ada sesiapa manusia yang mahu hidup dalam sengsara. Hidup miskin, sakit, tiada maju, bahkan semuanya hendak hidup senang lenang, kaya raya. Maka nyatalah fikiran dan fahaman qadariyah itu melampaui sempadan, seolah-olah tidak kenalkan kudrah Tuhan. Maka mazhab ini dihukumkan fasik. Ada juga ulama mengatakan kafir. Waliyazubillah. Tetapi yang muktamad tiada kafir, kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada. Berkata mereka itu ada memberi bekas pada kudrah hamba, padahal kudrah hamba tidak boleh memberi bekas sama sekali. I'tiqad jabariyah. Perkataan Jabariyah dinisbah kepada Jabar, yang tergagah. Maksudnya barang siapa beriktikad bahawasanya manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata, tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih sama sekali, maka i'tikad itu dinamakan i'tikad Jabariyah. Artinya perbuatan baik dan jahat yang dilakukan dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Sesungguhnya i'tikad ini mengiktikadkan hamba itu digagahi Allah Ta'ala semata-mata pada segala perbuatannya, sama ada yang disengaja atau tidak. Jadilah manusia itu sama seperti pucuk ruh yang ditiup oleh angin, tiada baginya kekuasaan dan ikhtiar dan usaha sama sekali. Maka i'tikad ini membawa kepada tidak berguna syurga, neraka, Rasul, Al-Quran, kita-kita Allah yang lalu, agama dan segala undang-undang, semuanya tidak ada faedah. Yang demikian itu salah dan sesat, tidak bersetuju dengan akal, adat dan agama, hukumnya fasik. Tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir.
kerana fahaman itu menidakkan barang yang ada. Berkata mereka itu tidak ada usaha pada hamba, padahal yang sebenarnya hamba itu ada usaha. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Perkataan Ahlussunnah wal Jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang ramai, iaitu orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak digagai semata-mata dan tidak memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya, tetapi ada perbuatan yang disengaja pada zahir. Itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar, yang tiada memberi bekas pada hal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala juga. Walhasil, sekalian makhluk menyahaja dan berikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin, maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif, iaitu hukum ke atasnya, dengan suruh dan tegah, dan itulah sebab bagi pahala dan seksa. Maka nyatalah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu i'tiqad pertengahan atau kepercayaan sederhana, kerana i'tiqad Jabariyah dan Qadariyah semuanya melebih-lebih sangat. Maka dihukumkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebenar-benar dan pertengahan, kerana ia mengadakan perkara yang ada dan meniadakan perkara yang tiada. Berkata Ahlussunnah pada hamba itu ada usaha, kerana sebenarnya ada usaha pada hamba, dan mereka itu menidakkan hamba ini tergagah semata-mata, kerana sebenarnya juga hamba itu tidak tergagah semata-mata. Dan sebab dihukumkan i'tiqad Ahlussunnah itu pertengahan, kerana ia tidak sangat kendur berjela-jela seperti Jabariyah dan tidak tegang berdentin-dentin seperti Qadariyah, maka yang sebaik-baik perkara itu ialah yang pertengahan, sebagaimana yang tersebut dalam hadis khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Maka fikiran-fikiran orang Islam dalam perkara yang tersebut telah didapati kebanyakan mereka itu mengikut fahaman Jabariyah, sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya, tetapi gerak-geri dan tutur katanya menunjukkan demikian itu. Dalil bagi menguatkan kenyataan ini ialah diambil dari percakapan orang-orang Islam. Tak kala ditanya seseorang, kenapa awak tak naik haji? Dijawabnya, belum ada seru. Kalau ditanya apa sebab si fulan itu bercerai, maka dijawabnya sudah takdir. Kemudian apabila ditanya apa sebab nakal jahat dan tak maju, maka dijawabnya sudah nasib dan sudah bahagiannya. Maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabariyah. Maka perkataan seperti ini terlalu bahaya, kerana ia telah mengumpat Tuhan dan telah berani menyalahkan Tuhan, dan ia menyangka seolah-olah Tuhanlah yang menyebabkan dia jadi sengsara. Yang demikian sangatlah salah, kerana firman Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa man asabaka min sayiatin famin nafsik. Surah An-Nisa ayat 78, artinya apa yang mengenai engkau dari kebajikan, maka iaitu dari Allah, dan apa yang mengenai engkau dari kejahatan, maka iaitu dari engkau sendiri. Wallahu a'lam.